Halo. Assalamualaikum. Ya, San, baik. Ya, baik, cikgu. Bang, nak tanya bang. Itu hari abang ada buat tepung, satu tepung. Lepas tu abang tebak uli macam biasa, tiba-tiba bila nak tebak tak boleh pecah. Ha, Kan? Ada tak? ha, ha. Tepung cat apa abang pakai? Tepung cat apa? Kunci feri. Abang campur kan? Tak. Mula pakai kunci, dia jadi macam tu. Lepas tu? Pakai feri pun sama juga. Okey, sebab saya pun dah ada kena ni sekarang ni nak cari punca dia ni. Sebab tak pernah ada orang kena macam ni bang. Kan? Sebab takut ini tepung dah lama ataupun tepung kelun. Rasanya mungkin tepung dah lama ni. Tepung dah lama Tepung dah lama. Sebab saya tengok kat kotak dia, tarik expired pun tak ada tu. Sebab masa yang saya beli tu, lepas tu saya dah uli 6 kilo, tengok pecah semua, buang. Lepas tu hari yang sama saya pergi beli tepung yang sama juga tapi kedai lain. Tengok uli okey, tak ada masalah. Tepung yang sama juga kan? Brand yang sama tapi tak okey Mana kedai yang abang beli tu kat mana tu bang? Kedai yang saya beli tu dekat apa nama ni, Kampung Turaza, Nazi, kedai Nazi. Mana kedai lama lah tu Itu dah lama dah tu. Okey, dah okey dah dapat dah. Sekarang dapat poin dia lah. Jadi tepung tu tepung lama tu. Kena tengok juga cikgu. Dia macam ni. Maksud saya tu, kita jangan tengok kotak cantik. Sebab saya dah kena macam tu. Yelah. Kita kena tengok. Yang saya buat ni saya pakai. Saya cakap aku rasa saya cakap seumur tu saya tebak roti tak pernah kena tepung macam ni. Kan? Tak pernah, memang tak pernah kena. Baru first time. Itu hari yang bila tunjuk tu saya pun macam panik juga cakap kenapa tepung dia boleh sampai nak angkat pun tak boleh ni. Saya cakap kurang-kurangnya kalau tepung biasa ni macam tu memang tepung lembik. Jadi waktu kita nak berbola tu kita dah tahu dah ni tepung tak lembik, okey kan. Boleh keluar kan. Sebab okey, sebab dalam ikut teori saya kalau sukatan air tu dah cuncun, mana-mana boleh tepung jadi lembik. Kan? Betul. Sebab saya pernah buat, saya pernah try 3 kali ke 4 kali macam tu lah. Saya uli petang. Lepas tu saya biarkan, saya tak ada simpan dalam peti ais. Besok pagi saya tebau, memang cantik. Cantik kan? Lagi lembut kan? Tapi kena habiskan kan? Okey, sekarang ni saya dah dapat satu teori untuk melembutkan roti kan. Okay. Sukatan air sama, cikgu. Okay, contohlah, sekilo tepung saya gunakan untuk biasa sekilo tepung kita gunakan 1 sudu pelangkah kan. Okey, ini saya lebihkan mana 1 kilo tepung saya gunakan 4 sudu pelangkah. Sudu besar pelangkah, sudu besar kancil tu. Okey. Jadi saya dapat dia punya air memang saya tak ada ubah lah sukatan dia. Lembut kan? Cara dia lebih lembut lah. Tahan lah. Memang sedap cikgu. Aku saya cakap, saya minta cikgu Amin dengan cikgu Amika datang kedai rasa. Okey. Sebab customer ramai yang sekarang ni tempat baru, customer ramai cakap roti ni dah sejuk pun lembut. Memang. Kalau nak lagi sedap pakai butter. Dia pakai butter kan? Okey. Pakai butter lagi sedap. Itu memang saya nak buat dulu cikgu, tapi buat sementara ni. Jangan dulu. Nanti kan ganggu pula mereka kan. Saya pakai modal dulu. Okey. Macam tempat baru ni. Alhamdulillah cikgu, buat 6 kilo habis. Alhamdulillah bang, bang. Sebab ada itu hari pun ada yang daripada grup yang Teluk Emas pun ada yang berjaya juga. Dah buat frozen dah bang. Alhamdulillah. Dia sebenarnya macam ni cikgu. Dia kalau yang penting kita yakin pada diri. Kalau kita baru dalam 2-3 hari baru pelajar Nepal.
Tapi kita yakin pada diri kita boleh ngadap orang. Kan? Bila orang sekarang ni kalau dengan usia abang, bila abang menebah, orang takkan pandang abang ni sebagai orang yang baru di dalam dunia roti canai. Tapi Betul. tapi orang tengok, ni orang lama ni kan, orang lama kena pula dengan roti kita dah lembut apa semua kan, mesti dia cakap. Ada tak ada orang tanya, bang abang dah lama ke bang dia baru buat roti canai ni? Betul. Macam ni, ada seorang customer lah. Kan, seorang dua orang lah customer. Okey, yang seorang yang tu ada sekali tu dia datang, dia cakap, abang, saya tengok cara abang pebau memang abang dah berapa belas tahun ni bang pebau tu ni. Saya cakap abang ada. Lepas tu dia cakap ada, saya baru lagi. Tak sampai sebulan pun dia cakap kan. Ya. Tapi saya tengok abang steady kan. Tu saya cakap yang penting kita ada keyakinan. Betul. Lepas tu dia seorang lagi tu dia bagi tahu dengan saya tengok abang ni baru ni bau. Sebab saya dulu pun pernah jual roti canai bang, dia cakap kan. Tapi saya tengok, saya rasa roti abang ini yang saya repeat balik dia. Memang terbaik. Dengan siapa abang belajar? Dia cakap kalau saya bagi tahu, dia tak tahu dia. Yalah. Tak apa, abang bagi tahu je. Kita sebut macam roti terbang dia cakap. Yang viral dulu lah masa mula-mula roti terbang ni, aku orang kata tengah viral kan. Dia tengah atas roti terbang. Dia cikgu saya belajar dengan dia. Dia ke bang ya? Saya cakap, saya nak jumpa dia lah bang. Saya nak ni bisnes ni. Boleh. Tapi kita carilah satu masa yang sesuai. Tapi kalau dia pandai terbang roti pun, dia mana pun saya ni sebagai macam panduan bagi dia orang macam abang saja dia panduan. Jadi abang dah dapat rentak abang. Bila abang dah dapat rentak abang dah tahu nak buat benda tu lagi baik kan, lagi ni kan. Sampai orang sendiri, orang yang dah lama dalam bidang ni pun akan dapat berkongsi dengan abang benda tu tip-tip kan. Iyalah. Macam saya lah daripada segi bab tepung. Saya mula ialah tak ada pengalaman lagi cikgu baru dalam bidang ni kan. Itu yang kadang-kadang saya tanya cikgu, macam mana tepung boleh jadi macam ni kan. Jadi bila saya dah dapat satu point, saya bila setiap kali beli tepung, saya tak tengok kotak cikgu. Saya buka dalam, saya tengok dia punya tepung tu. Warna kalau putih dia macam pudar sikit, itu tepung reject. Betul. Bagus. Tapi kalau putih dia cerah, itu tepung baru. Itu tepung memang kita boleh pakai je. Alhamdulillah bang. Saya nampak lah kalau abang punya cara macam ni kan, berterusan. Tak ada yang mustahilnya kalau masa abang dalam 5 atau 6 tahun abang dapat mengejar mereka yang dah ada dalam bidang ni lebih kurang 20 tahun 30 tahun pun. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Macam sekarang ni pun ramai juga yang peminat roti, pakar roti pengajar. Sebab dia orang biasa buat roti 5 jenis menu saja. Betul. Macam sebab apa mungkin bagi dia orang leceh ke kerja ke remeh-temeh ke, saya tak pastilah. Orang cakap biasa 5 menu saja. Roti kosong, roti bawang, telur bawang, roti sardin, roti patah. Dia cakap. Tapi macam saya ni pula 21 jenis menu. Kan? Nampak. Dia cakap peranjat dia. Sebab macam menu tadi. Sebab apa bang? Sebab apa? Sebab itulah yang bila kita buat kursus ni, kita cari orang yang baru macam abang ni. Orang yang baru dalam bidang roti canai ni, orang yang baru, dia banyak idea tau. Macam ada satu peserta tu kan, macam abang beli roti canai nama Papa Zola kan. Ada lagi satu ni lagi cerita bang, dia pandai sikit. Saya tengok dia punya nama. Orang cakap, menarik juga. Dengan nama dah menarik. Dengan nama dia dah buat kita nak datang kat kedai dia tau. Nama roti canai dia roti canai dulang. Habis saya cakap, macam mana tau, roti canai dulang. Jadi kat situ jadi persoalan pada orang, nama dia dah menarik orang untuk datang kat tempat dia. Kan. Jadi saya cakap, biarlah, mana orang yang baru dalam bidang ni apa semua macam abang lah. Abang lagi banyak idea fresh, abang dulu lagi banyak kan. Sebab bila orang yang dah ada dekat dalam bidang roti canai ni, dia tak ada idea lagi dah.
Macam abang sekarang ni abang dah perfect, abang dah dapat maintain kalau dapat satu hari 10 kilo atau 15 kilo, abang dah putus idea dah, abang akan fokus. Kekalkan momentum abang tu untuk habiskan 15 kilo setiap hari. Sebab dah tahu kan, hitung dia pun, kita pun dah tahu kan. Yalah. Sebab memang saya ni target macam tu dulu. Macam sekarang kan, memang saya nampak daripada sebelum yang baru-baru ni kerajaan umumkan PKP kan. Kemudian saya try buat 4 kilo. 4 kilo, cikgu tahu pukul apa habis? Pukul 8.30. Dekat pukul 9 dah habis. Alhamdulillah bang. InsyaAllah. Kerajaan cikgu. Lepas tu, hari kedua sebelum PKP, apa kerajaan umumkan PKP tu, saya try injut 6 kilo. Saya tawakal je. Tak habis tak apa kan. Boleh besok. Lepas tu tengok 6 kilo saya buat. 6 kilo habis cikgu. Habis kan? Habis. Saya cakap, wah, ini tempat kalau tak ada PKP memang sedap, saya cakap. Memang saya target satu hari 10 hingga 15 kilo ke atas. 10 dan 15 kilo tu memang dah maintain. Abang ingat, saya rasa kalau orang panggil abang buat kerja macam dulu, panggil rela, pergi ni pun abang dah tak heran dah. Macam sekarang pun saya dah tak buat lagi cikgu. Saya tumpukan perhatian saya pada ni roti canai je. Kan? Senang sikit kan? Ada masa dengan family kan? Itu satu bab kalau macam katalah saya gesit saya datang balik kan. Okey, nanti saya tak tebau kan, tangan tu giat nak menebau. Giat nak menguli. Kan? Saya cakap lain macam ni dia cakap. Dia memang dia kalau kita dah sebati diri kita dengan kerjaya tebak roti canai ni, sampai kita dah jadikan dia sebagai punca mata pencarian kita, memang dia punya feel macam abang pun sendiri tahu kan canai keuntungan berapa banyak. Jadi kat situ abang dah mula tahu. Okey, tak ada halangan lah kalau kita cakap tak ada tepung cap ni. Tepung tak ada nak peningkan kepala kita boleh ada solution untuk tepung ni. Tinggal lagi beza dia cuma harga dia kan. Kalau boleh kita nak yang lagi murah. Betul tak? Betul. Macam saya pakai tepung baker choice tu kan, itu hari kan. Okay. Pasal tepung dia memang halus. Mana pakai sukatan air lah. Kita air dekat sikit. Okay. Jadi macam yang dulu semalam, saya nak dapatkan dia punya sukatan dia yang cun-cun. Sebab dia 1 kilo 100 gram. Kan, dia terlebih 100 gram, dia extra 100 gram. Percuma 100 gram. Okay, jadi saya try buat 2 kilo. Yang mana dengan sukatan ni saya memang orang kata lebih. Kalau lembut sangat, tak apalah, aku buang 1 kilo lagi lah tepung kan. Yalah. Tapi abang sepanjang abang buat roti canai, ada perasan satu tip tak? Bila roti tu lembut, kadang-kadang abang cuma perlu tebau 3 kali atau 2 kali dah kembang. 3 kali dah kembang. Saya biasa kalau macam sekarang roti ni dah lembut, saya tebau 2 kali je cikgu. Kadang-kadang sekali je. Kan? Oh, lagi sebenarnya tak penat tau. Roti yang tu lah penat tu. Ya. Takkan kilo ni macam 2 kilo. Dia yang buat dia yang payah nak tebau tu cikgu. Dia macam mana tau? Yang saya dapat lah. Yang saya dapat dia punya salah satu punca dia. Pertama, daripada segi air tu kurang. Okay, yang pertama dia jadi liat. Dia roti tu nak kembang tu lambat. Yes, betul. Okay. Yang kedua, daripada segi dia punya resepi dia, pelantang tu mungkin tak cukup dia punya dia punya sukatan. Sukatan dia Yep. dengan tepung. Okay, telur tu dah memang tak boleh usik, air memang tak boleh usik, garam dengan susu tu memang tak boleh usik. Yang kena adjust yang bagi saya lah, yang saya dah dapat, yang kena adjust daripada segi air. Yes. Dengan pelantang. Yes, pandai. Memang abang tak, insyaAllah saya tengok daripada prestasi abang ni, kita pantau juga. Saya tengok kadang-kadang cikgu kan selalu Cikgu Hamzah selalu juga pergi ke tempat-tempat abang kan. Dia pun ada laporan, beritahu tentang situasi perniagaan abang apa semua. Tinggal lagi saya dia tak ada masa nak pergi. Itu hari nak pergi pun dah PKP. Ya cikgu, tapi saya harap sangatlah terutama pada cikgu Amir
Rezeki bang. Abang ada usaha rezeki. Benda tu pun orang kata tak sangka kan. Rezeki abang minat nak belajar walaupun usia abang dah orang kata dah lingkungan 50 bang. Ada tak? Lagi 2 tahun, KL 50 lah. Usia abang dari umur 48 mula belajar kan. Tak ada mustahil bang. Percayalah saya cakap 5 tahun saja abang dalam bidang ni. 5 tahun saja abang akan dapat satu di mana abang akan fokus pada benda tu. Silap-silap satu hari abang boleh jual sehingga 1 guni. Dan abang akan mempunyai pekerja di mana abang sendiri tak mampu nak menebar seorang nanti. Percaya saya cakap. InsyaAllah cikgu, amin, mudah-mudahan. Saya tengok cara abang sebab roti abang pun banyak lah feedback customer, ada beritahu juga. Dia cakap okey roti tu sedap lah, lembut lah roti dia kan. Saya cakap dengan mereka saya terang juga, saya cakap saya ni sebagai panduan di mana nak tunjukkan cara tebar roti canai yang betul, teknik yang betul. Bila kita ni minat dalam bidang ni, kita macam abang lah, abang minat dalam bidang ni seminggu abang dah terus berniaga kan. Betul, lagi cepat kita ada dalam dunia roti canai, lagi cepat kita belajar. Ya, betul cikgu. Tapi macam saya tengok abang punya prestasi, alhamdulillah lah, tak ada mustahil lah. Abang kalau setakat 6 kilo lah, kalau pagi abang jual 6 kilo ke atas, 6 kilo tu dah kira ada gaji. Abang pun dah tahu satu hari gaji berapa kan, kalau 6 kilo. Apa nama, macam sekarang. Saya kata untuk tujuan untuk diri tu maju ke depan, itu yang pertama lah cikgu. Ya betul. Itu kita sebelum nak maju ke orang, kita kena maju ke diri kita. Okey. Jadi dalam masa perjalanan saya nak memajukan diri saya, sebab ini salah satu sumber pendapatan saya. Kan? Jadi dalam pada masa yang sama, nama cikgu tu saya nak naikkan juga. Sebab apa? Bila orang bertanya, bang, abang naik nama insya-Allah ada rezeki saya. Saya pun macam abang juga time PKP macam ni kan, kita tak boleh buat kursus, tak boleh buat apa. Saya buat juga canai segera. Saya bantu adik di mana pelajar saya yang tak buat canai kan. Dia orang nak tahu jana pendapatan, saya bagi pada dia orang terus jualkan. Adalah harga borong kan. Sama-sama je kita cari rezeki. Ya, betul cikgu. Sebab apa? Bila macam yang sebelum ni ada customer tanya, abang belajar kat mana ni bang? Bermakna saya takkan simpan rahsia saya belajar dengan siapa. Aku belajar dengan Cikgu Amir. Dia ni cikgu pengasas roti tebang dulu. Oh, iya ke bang? Saya nak jumpa dia lah bang. Tapi orang kata itu dia nak jumpa ke apa ke, itu antara dia lah dengan Cikgu Amir. Sebab dia pun tak jumpa saya lagi. Mungkin disebabkan dia ada hal lain ke apa ke kan. Yalah. Tak apa. Jadi, yang penting sekarang dalam perniagaan sekarang abang dah percaya buktikan dekat orang ramai yang mana tak ada mustahil bagi kita ni. Usia kita menghalang kita untuk belajar benda ni. Daripada mula-mula menjadikan minat untuk buat pendapatan sampingan, sekarang dah jadi pendapatan utama bagi abang, betul? Betul cikgu. Alhamdulillah. Macam sekarang tepung bakery choice kan. Sekarang ni dia punya sukatan air, kalau anda kata satu hari tepung dekat cikgu terputus lah. Apa nama, cikgu pakai baker's choice kan. Dia bukan nak ajar cikgu, saya nak kongsi ilmu dengan cikgu. Apa yang saya dapat. Okey, mana sukatan air yang saya gunakan sekarang ni, kalau untuk 6 kilo, 3,300. Dia memang cun-cun. Memang cantik. 3,300 untuk baker choice? Yes, mililiter. Itu kalau untuk 1 kilo 100 kg. Masa mula-mula yang saya buat tu, saya ikut cikgu bagi tahu dengan saya, okey, jangan banyak-banyak sangat bang air. Kita buat sikit-sikit dulu. Okey. Mana kita uli sampai kita rasa dia lembut. Kalau tak lembut, tambah lagi air kan? Okey, lepas tu 2 hari lepas saya try buat 2 kilo tepung. Saya nak cari dia punya sukatan air yang tepat. Maknanya saya letak 5,000 gram untuk 2 kilo. Ikut berapa 1,000 mililiter untuk 2 kilo. Saya tengok. Lepas tu saya cakap, sekarang ni tepung 1 kilo 100 gram. Bermakna 2 kilo 200 gram. 2 kilo tepung 200 gram. Jadi kurang-kurangnya
Air 550 mililiter air. Betul. Okay. Kan. Jadi saya try buat Jadi abang sekarang dah ada kuasai teknik dia kan. Daripada mula kita belajar daripada teknik nak menebar dia, lepas tu teknik nak masak dia, lepas tu sekarang abang dah belajar pula cara teknik nak mengenali tepung-tepung dan macam mana kereta tepung-tepung tersebut, betul tak? Ya, betul. Jadi sekarang tak mudah kan bagi abang. Jadi ya, betul. Baru nampak kalau yang Cikgu, satu lagi saya dapat satu ilmu lagi. Memang walaupun cikgu tak ajar, sebab cuma cikgu ada bagi tahuan saya, nanti lama-lama nanti abang akan tahu sendiri macam mana tepung ni, sukatan air dia macam mana, dia lembut macam mana. Ya. Okey. Jadi apa yang cikgu dah cakap tu memang benda tu betul. Betul. Secara otomatik. Secara otomatik kan? Mungkin tu juga daripada saya tebal. Ya, betul. Secara otomatik dia jadi. Dia jadi kan, sebab kita tahu waktu kita uli tu, kita buat berbola tu, time genggam berbola tu kita dah tahu, okey, ini memang sedap uti ni. Kalau keras sikit ni, ini keras sikit ni. Jadi bila kalau keras sikit, kita tak perlu nak masuk petak air sangat. Kita biar dia lama sikit kan. Mungkin macam abang cakap daripada petang tu, abang uli tak masuk petak air sampai ke pagi, tengok tebau je. Bila kita keras sikit kan. Jadi abang dah tahu nak kontrol dia macam mana, betul? Betul-betul cikgu. Okey, macam tepung cak kunci. Biasa saya punya sukatan 500 ml, bawah sikit je 500 ml. Okey, kalau macam tepung cak sawo ni, dia cun-cun 500 ml. Memang satu. Ya. Apa pun, abang punya perkongsian ni pun baik juga, manfaat juga kan. Saya pun dapat jugalah tahu feedback perkembangan daripada abang punya ni lah kan. Prestasi. Tapi daripada yang saya tengok, bila abang dah cakap macam apa step-step yang abang dah buat, abang dah tahu mana kesilapan, insyaAllah abang dah tak ada halangan daripada bagi abang. Saya doakan supaya abang dapat capai apa yang abang nak tu kan, insyaAllah. InsyaAllah cikgu, doakan cikgu. Cuma itu je lah cikgu. Kalau dari segi bab tepung yang macam cikgu dah terkena, macam mana saya kena tu, nanti cikgu kena buat balik lah macam saya cakap. Cikgu kena hati-hati lah. Tengok yang tepung sepanjang, yalah, saya dah buat ujian ni. Dah lama dalam bidang ujian ni. Memang tak pernah kena macam ni punya kes. Tak pernah. Habis-habis pun kalau lembik macam mana pun kita mampu lagi menebarkan dia. Tapi ni masalah dia bukan lembik. Dia rapuh. Langsung tak ada tebal cikgu. Tak boleh pegang dia pun tersabut kan. Padahal waktu kita angkat dia tu, okey. Ibarat macam dodol cair lah cikgu. Ibarat macam dodol cair lah. Tapi sebenarnya tepung tu tak cair pun, keras saja kan. Jadi bila saya bila kena ni first time, saya sepanjang ni saya first time kena. Jadi saya terfikir, itu hari abang Azli ada cakap kes macam ni. Sebenarnya saya tak dapat nak dapatkan kepastian daripada kes abang tu sebab saya tak tengok lagi tepung dia macam mana. Sebab memang saya tak pernah lalui untuk kes tepung yang memang macam ni punya tepung kan. Sebab kita ni kalau dah buat ujian abang pun tahu apa jenis tepung pun kita mampu nak buat ujian sebab bila kita dah kuasai kemahiran kan untuk air apa semua. Tapi bila bab ni saya cakap kenapa ni kan. Jadi bila saya tengok balik, adakah punca disebabkan jenis tepung? Tak mustahil saya cakap, sebab segala jenis tepung yang kita tahu kita boleh buat. Tapi yang ini mungkin disebabkan tepung kadang-kadang tepung kita cari ni yang tepung bersubsidi. Tepung bersubsidi ni tepung murah, jadi mungkin banyak orang yang nak ambil keuntungan atau dia buat kandungan dia berbeza daripada kandungan yang biasa, ataupun tepung dah lama, ataupun tepung klon. Kita pun tak tahu kan. Sebab apa cikgu? Masa yang saya kena tu, yang saya beli kotak baru tempat kedai lain, maknanya yang lama yang saya kena, yang tepung yang lama tu yang saya dah kena tu, saya buat lagi tau. Saya buat sekilo. Saya try cari apa punca dia. Saya turunkan sukatan air tau. Daripada 500 ml sampai 400.5 pun sama. Daripada 400.5 sampai 5 sama juga tepung tu kan? Sama juga dia punya ni tak payah. Tepung cak kunci tepung cak kunci. Cikgu kena hati-hati. Sekarang ni saya dah tahu dah. Mungkin tepung dia ada yang tepung kelon dia bang. Sebab kotak dia kotak baru. Jadi mustahil kalau nak katakan tepung tu adalah tepung yang dah lama dekat pasaran. Kalau dah lama dekat pasaran,
mustahil bagi keadaan struktur kotak tepung tu nampak baru kan. Ya, betul. Kemungkinan tepung itu adalah tepung kelun. Tepung kelun yang kita tak tahu. Betul. Mungkin diorang ada plastik. Sekarang kita pun tahu Milo pun ada kelun kan. Ya, betul. Gigi pun ada kelun jenama Colgate kan. Betul. Mungkin apa je tu macam sekarang bila saya bila dia jadi macam tu, ibarat macam tepung tu tak ada kanji tau. Dia semata-mata tepung. Yes. Saya dah bila kita dah buat analisis macam ni, kita dah tahu punca dia. Mungkin saya rasa ada kena-mengena lah tepung ni. Memang ada kena-mengena sikit. Cuma cikgu jangan buang tepung tu. Cikgu buatkan kuih je. Buat kuih boleh Buat kuih boleh. Buat cokodok. Macam saya terpaksa saya tak jual lah. Saya bagi kawan saya cakap, okey kau meniaga kuih kan, aku nak tengok kau buat kuih apa pun kau buat, tak kisahlah. Aku nak tengok boleh tak besok pagi aku datang. Lepas tu besok pagi saya datang, dia punya feedback dia cakap tak ada apa, okey boleh. Bermakna tepung yang jadi macam tu boleh buat kuih. Ya, okey. Jadi sama-sama lah perkongsian ni. Saya pun dah dapat tahu dah mana punca-punca dia kan. Dan macam mula-mula pun saya pun ada beritahu dengan abang kan. Saya cakap, okey kalau mungkin disebabkan abang punya tepung macam tu, saya ada cakap, mula-mula pun saya ada cakap, bang, saya rasa tepung ni mungkin tepung dah lama ataupun tepung ni mungkin punca pasal tepung, betul tak? Kalau sebab sukatan apa semua abang ikut okey kan? Apa macam sekarang kan, okey cikgu dah kena kan, okey. Cikgu dah tengok. Sedangkan semua betul. Betul. Tepung masih lagi lembut lembik. Kan, bermakna seolah-olah macam tak ada kanji. Bila kita pegang tepung tu pun kita dah tahu lah cikgu. Tapi bila waktu kita buat berbola tu okey je saya rasa. Okey kan. Tapi bila berbola tu okey je bola ni. Lagi sedap saya rasa ni. Senang tembak ni. Sedang tembak. Besok pagi langsung tak boleh tembak. Dia tengok video tu, bila tengok balik cakap, ini kes ni macam pernah ada peserta seorang tu, Cik Azli kena ni. Cakap, kena telefon ni. Kena telefon ni, tanya dia, apa jenis tepung dia, adakah jenis yang sama. Jadi nampak, sebab jenis yang abang pakai ni, cap kunci, tak sama. Saya kena ni kes yang cap lain pula. Tepung bersubsidi. Bersubsidi RM1.35. Jadi kita dah dapat poin punca dia, tepung bersubsidi. Yang ada untuk tepung. Tepung apa tu? Yang saya pakai sekarang ni cap wow. Cap wow. Okey. Dia cap wow ni dia sama je ke satu rumah dengan cap kunci, dengan cap apa, dengan cap fairy. Okey. Dia pakai cap wow. Sebab tak kat sini saya dah nampak dia punya punca dia daripada segi tepung tu, mungkin tepung tu adalah tepung yang bersubsidi. Ini pandangan saya lah. Tepung tu adalah tepung bersubsidi. Jadi tepung bersubsidi ni mungkin mereka bagi pengilang ni nak jual murah benda tu. Jadi keuntungan dia orang pun sikit. Bukan. Okey, kalau kita nak ambil kira daripada tepung tu, tepung jenis subsidi, bermakna macam tepung kunci pun subsidi, baru RM1.35. Ya. Itu yang saya cakap. Tepung cap fairy pun RM1.35 juga. Ya. Itu yang saya cakap. Bila tepung yang bersubsidi ni, ada potensi golongan yang mengambil kesempatan untuk keuntungan, mengeluarkan tepung-tepung yang jenis tepung kelun apa semua kan, tepung jenis tepung yang tak baik, di mana sebab dia tahu permintaan tinggi terhadap produk-produk yang bersubsidi ni. Betul. Jadi misalnya contoh dia 10 kotak tepung cap kunci, satu kotak saja dia masukkan kelun, jadi dekat situ dia dah untung satu kotak tu RM13.5 untuk tepung kelun. Betul. Jadi daripada dia nak menjual 10 kotak tepung tersebut, yang di mana tepung ori tersebut dia cuma untung lebih kurang dalam RM5, baik dia jual 9 kotak original campur kelun satu dah untung RM13. Jadi ini jadi kat sini kita dah nampak punca dia. Mungkin ada segelintir pengusaha-pengusaha tepung yang yang ambil kesempatan start produk ni. Sebab produk ni yang bila kita tengok balik, produk yang kena ni bukan atas satu jenama. Dia pergi kepada jenama tepung yang bersubsidi yang berharga RM1.35. Betul je. Tapi kalau kita jumpa yang mahal, cap wow ke apa, tak ada. Saya rasa tak ada. Betul.
Macam sebelum ni, saya ada pakai pecak wow. Okey. Tepung ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Cuma beza dia punya kehalusan tu tak sama macam pecak kunci. Betul. Dia kasar sikit. Dia kasar sikit. Itu yang saya jadi ni kenapa tepung. Jadi sekarang bila dah terjadi macam ni, mungkin kita nak tanya jugalah, mungkin kat luar sana ada yang pernah mengalami macam ni kan. Sebab kuih tu, tepung tu kalau untuk buat kuih okey, tak ada masalah saya rasa. Sebab kita pun dah tahu kan, abang pun ada bagi tepung tu untuk orang buat kuih. Jadi dia cakap masalah kan. Jadi untuk roti canai ada masalah. Ada masalah. Sebab apa dia ada masalah daripada segi kita nak tebau tu tak boleh. Betul. Okey. Sebab apa yang saya nampak sekarang ni lah, yang satu ilmu yang saya belajar, bila yang boleh buat tebau tu daripada segi bukan kata ramuan yang kita campur tu, tak ada. Daripada segi kanji tepung tu. Yep. Okey, betul. Okey, jadi kanji tepung tu yang boleh buat kita tebau. Yes. Kalau anda kata tak ada ramuan tu yang kita campur, kata dah, saya dah pernah buat cikgu. Saya tak letak saya buang apa pelantar, saya masuk minyak. Okey, bermakna dilihat tak boleh nak tebau. Okey. Okey, lepas tu saya cari satu persatu. Dia punya point tau. Okey, saya masukkan pelantar balik, saya buang telur. Dia lihat. Dia boleh tebau tapi dia lihat. Okey, lepas tu saya masukkan balik tepung. Okey. Saya buang gula. Saya buang susu, saya masuk gula. Oi, dia keras. Okey. Jadi dekat situ saya dapat dia punya point-point dia. Oh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Mana dia kekal macam ni. Okey. Nanti kita sambung lagi lah tengok. Nanti saya call balik sebab saya tu pun telefon abang ni nak tanya lah tentang masalah abang itu hari. Jadi saya pun semua hidup saya pun memang dalam bidang ni tak pernah kena macam ni. Cikgu, dah 40 tahun, 40 tahun lebih cikgu. Ini dalam sejarah cikgu tau. Itulah. Saya sebenarnya abang yang pertama kali kena, saya memang dah jangka benda ni punca daripada tepung. Kalau jadi sesuatu benda macam ni. Tapi saya nak cuma confirmkan dengan abang, cap apa yang abang pakai? Jadi cap abang pakai berbeza dengan cap saya, tapi kita kena benda yang sama. Jadi kat situ kita dah nampak. Ada orang ambil kesempatan mengeluarkan tepung tiruan. Ya, betul je. Tapi cikgu kena ingat cikgu, bukan kata cap kunci je, cap ferry pun ada juga. Yes. Cap wow pun ada juga. Ya. Nanti insya-Allah saya akan saya nanti nak jumpa pengusaha tepung untuk bawa sampel dia ni kan. Suruh dia orang test balik. Macam mana kenapa dia orang tak jaga kualiti tu, tak dapat nak tahu yang mana apa original, yang mana clone kan. Mungkin betul. Tapi cikgu jangan pakai tepung cap cempaka. Oi, tak ada. Pakai dah pernah pakai? Pernah pakai cempaka? Saya dah kena. 2 kotak buang. Okey bang. Bang, kita sambung lagi borak bang. Okey, insya-Allah. Nanti saya ada masa lepas PKP ke, tengoklah siang abang ni ke siang pagi pagi sampai pukul 12. Okey, nanti share location nanti. InsyaAllah lah pagi kok saya nak ke sana. Bolehlah bungkus roti canai. Kuah apa ada bang special? Menu-menu. Okey, kuah special macam biasa lah cikgu. Sementara ni saya tak masuk kari kambing lagi sebab PKP kan. Ya. Okey, jadi sementara ni kuah dal kari je lah. Okey. Dal kari abang memang macam meletup bang. Terang dia. Oh, baik. Sebab cikgu saya kekalkan dia punya kualiti kuah dia biar pekat. Orang nak bila roti canai dah kuah kau kan. Roti pula yang kau buat dia pula makin mantap kan orang kata kan. Itu yang orang repeat tu. Bila orang makan pernah tak? Ada orang makan tiba-tiba dia cakap bang bungkus bang. Ada cikgu. Dia macam tu dah. Memang dah okey dah bang. InsyaAllah. Yang saya terperanjat tu, dia dah makan roti sardin. Baru ni. Dia cakap, bang, bungkus 7 keping bang, roti sardin. Alhamdulillah. Itu pukulan tu bila kita dah menguasai sesuatu bidang. Kan bang? Alhamdulillah. Sebab apa cikgu? Okey. Saya dah pernah rasa roti canai dekat Melaka ni. Okey.
Ni saya cerita pengalaman lah sebelum saya nak menceburi bidang roti canai. Ya. Okey. Jadi saya rasa yang ni roti ngam, kuah tak ngam. Yes. Kuah ngam, roti tak ngam. Kebanyakan macam tu. Saya cuba ubah untuk saya punya produk makanan saya, kuah ngam, roti mesti nak ngam. Okey, bang. Okeylah bang. Lepas dia kita habiskan dulu cakap dia, tapi saya nak tahu apa nama abang punya kedai? Okey, nama kedai di Mangga. Di Mangga. Nama kedai tu di Mangga. Nama brand roti canai abang ialah Roti Canai Papa Zola. Okey, dah ada Facebook? Facebook dah ada. Okey, nanti kita akan like Facebook abang, kita akan share, kita buat story untuk cerita abang ni. Baik. Tapi sementara ni saya tak up lagi dalam Facebook, cikgu. Okey, tak apa. Nanti kurang-kurang ni orang tahu detail yang bahawanya roti Papa Zola ni dah wujud pun. Betul tak? Alhamdulillah. Okey bang. Betul. Alright bang, kita pun dah bercakap selama hampir 35 minit. Borak pasal roti kan. Okey. Sebenarnya cikgu ada masa ni memang nak jumpa cikgu. Orang kata berbola-bola pasal roti canai ni. Tapi bila dah ada dalam bidang ni kan kita nak jumpa orang pun rasa susah sebab kita ada komitmen kita kan. Nampak tak? Tu pasal bila dulu pernah tak? Saya ingat dulu abang mula datang nak belajar roti canai, abang cakap, bang saya nak belajar dengan kawan saya. Tapi kawan saya cakap awak pergi cari orang lain, ingat tak? Betul ingat. Tapi bukan sebab dia tak nak ngajar, sebab dia fokus dia. Ya, betul saya dah faham. Apa sebab dia tak nak ngajar kan? Sama juga macam abang sekarang. Abang dah ada dekat dalam dunia abang. Abang lebih fokus sebab abang nak cari lagi the best kan? Ya, betul. Saya nak buat macam mana saya rasa puas hati macam tu juga customer saya bila makan dia rasa puas hati. Okey. Yang hari cikgu, alhamdulillah 20 keping orang minta roti frozen. Alhamdulillah bang. Okey bang. Nantilah kita sambung borak lagi insya-Allah kalau saya ada masa saya datang ke kedai abang Okey. Baik. Okey, bang. Okey, baik cikgu. Saya doakan semoga cikgu pun berjaya dalam kehidupan cikgu, pendidikan cikgu. Amin. Sama saya pun doa